A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Hasyr. Surah Madaniyah, dan surah ini dinamakan juga oleh Ibnu Abbas sebagai surah Bani An-Nadir. Bani Nadir adalah salah satu kumpulan, satu puak dari kalangan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Ada 3 puak yang terkenal daripada kalangan Yahudi yang mendiami Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Kenapa surah ini dinamakan juga surah Bani Nadir? Sebab surah ini secara umumnya menceritakan bagaimana Bani Nadir, Yahudi, dihalau oleh Nabi dalam keadaan hina disebabkan orang Yahudi, Bani Nadir secara khusus melanggar perjanjian. Bahkan bukan setakat mereka melanggar perjanjian, mereka merancang untuk membunuh Nabi. Mereka merancang untuk membuat pengkhianatan yang terbesar, iaitu membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya setelah Allah menyampaikan maklumat itu kepada Nabi melalui Jibril, sempat Nabi selamatkan diri, Nabi balik ke Madinah dan Nabi gerakkan pasukan untuk memerangi Bani Nadir. Tetapi akhirnya Bani Nadir ini dipujuk oleh orang munafik di Madinah supaya mereka jangan keluar, kerana orang munafik sendiri akan membantu mereka untuk pertahankan orang Yahudi. Kalau mereka diusir keluar pun, mereka orang munafik juga berkata mereka akan keluar bersama Bani Nadir. Kalau mereka diperangi, mereka orang munafik akan pertahankan Bani Nadir. Tapi setelah Nabi mengempung Bani Nadir, bantuan daripada orang munafik tidak datang. Itu adalah kebiasaan orang munafik, bila berjanji mereka tidak tepati, bila bercakap mereka bohong. Jadi akhirnya Allah kalahkan Bani Nadir, walaupun mereka jauh lebih ramai, senjata mereka jauh lebih banyak dan mereka sebenarnya lebih kuat. Bahkan Bani Nadir adalah kumpulan Yahudi yang paling kuat dari segi kekuatan bilangan, tentera dan juga senjata dan juga ekonomi. Maka sebab itu Allah beritahu dalam ayat yang lepas, yang mengalahkan mereka, yang mengusir mereka ialah Allah. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Dia, iaitu Allah, yang mengeluarkan mereka, bukan Nabi dan bukan orang beriman. Menunjukkan bahawa setiap kemenangan yang dimiliki oleh orang beriman puncanya daripada Allah, bukan daripada kekuatan orang beriman, bukan daripada bilangan ramai tentera Islam. Dan di hujung ayat yang kedua Allah beritahu, fa'tabiru ya ulil absar. Daripada kisah Bani Nadir dihalau, diusir secara hina daripada Madinah, hendaklah kamu mengambil pengajaran. Bagaimana mereka sendiri merosakkan rumah-rumah mereka, sama ada mereka merosakkan yukhribuna buyutahum biaidihim, sama ada mereka merosakkan rumah mereka kerana mereka nak memastikan rumah mereka yang ditinggal tidak didiami oleh orang Islam kerana dengki, ataupun mereka mencabut apa-apa yang ada nilai daripada rumah mereka untuk mereka bawa bersama ke luar Madinah setelah mereka diusir, ataupun mereka merosakkan rumah kerana untuk mempertahankan diri daripada diserang ataupun diperangi oleh orang beriman. Jadi itu adalah satu penghinaan kepada mereka, iaitu
Setelah mereka memiliki harta, mereka membina rumah yang besar, yang kukuh dan tempat perlindungan mereka dan keluarga mereka, tapi akhirnya mereka sendiri meruntuhkan rumah mereka. Itu adalah salah satu cara Allah menghina mereka. Dan sebenarnya kunci yang menjadikan mereka kalah ialah bukan dengan sebab bilangan tentera Islam, bukan dengan sebab kekuatan senjata orang Islam, tetapi dengan Allah mencampakkan rasa ru'bah, rasa takut dalam hati Bani Nadir. Jadi bila rasa takut, senjata yang banyak, senjata yang canggih, tidak ada faedah. Bilangan tentera yang ramai pun tidak ada faedah. Bila dalam hati tentera itu ada rasa takut dan gerun kepada musuh. Itulah kekuatan, kehebatan Allah. Allah bukan hantar tentera daripada malaikat untuk mengalahkan dan mengusir Bani Nadir. Bukan Allah turunkan angin, bukan Allah turunkan ribut taufan untuk mengusir Bani Nadir. Hanya Allah mencampakkan rasa takut. Jadi pengajaran yang paling besar daripada kisah Bani Nadir yang diusir daripada Madinah ialah Bani Nadir ni orang Yahudi, ada kitab. Makna orang berilmu, orang intelek. Dan kitab mereka asalnya daripada Allah sebelum mereka selewengkan. Tapi akhirnya mereka diusir dalam keadaan hina walaupun ada ilmu. Pengajarannya bukan semua orang yang memiliki ilmu, termasuklah ilmu agama, ilmu Al-Quran, hadis, berada di pihak yang benar. Kalau mereka berpaling daripada ilmu yang mereka belajar, mereka tidak beramal, maka mereka akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah menghina Bani Nadir. Yang kedua, mereka yang mempunyai harta seperti Bani Nadir, ekonomi mereka kuat, kebun-kebun kurma mereka paling banyak di Madinah, tapi akhirnya sedikit pun harta itu tidak membantu mereka. Jadi pengajarannya, siapa yang ada harta jangan bergantung pada harta. Siapa ada pangkat jangan bergantung pada pangkat untuk mendapat kemenangan. Sebaliknya bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang Yahudi ni, kebiasaannya asalnya daripada Bani Israel, satu bangsa yang mulia, kerana kebanyakan para Nabi adalah daripada kumpulan Bani Israel. Tapi Allah menghina mereka, Allah mengusir mereka, bahkan kumpulan yang lain Allah membunuh. Allah mengizinkan supaya mereka ni, golongan yang lain, dibunuh di Madinah, bukan diusir. Bagaimana kita akan belajar dalam ayat seterusnya. Itulah intisari daripada ayat yang lepas, ayat 1 dan 2. Dan kaitannya dengan ayat hari ini ialah Allah nak beritahu kenapa Allah tak bunuh saja orang-orang Yahudi Bani Nadir di Madinah. Kenapa diusir? Jawapannya dalam ayat hari ini. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaulah dan jikalau tidak. Jikalau tidak. Lau jikalau, la tidak. An kataballah, bahawa telah katabah ni makna ditulis. Katabah maknanya ditulis. Tapi maksud dalam ayat ni bukan ditulis. Maksudnya ialah telah ditetapkan, telah ditentukan, telah ditetapkan. Sepatut bila ditetapkan perkataan yang Allah guna apa dah? Laula an qaddarallah. Sepatut Allah guna perkataan qaddara. Tapi antara perkataan qaddara dengan katabah, yang mana lebih kuat? Yang mana maksudnya lebih mendalam? Iaitu perkataan katabah. Sebab bila sebut tulis tu, benda tu lagi pasti akan berlaku. Biasa kita berjanji dengan mulut dengan berjanji secara bertulis. Yang bertulis lagi kukuh, lagi jelas. Jadi Allah kata jikalau tidak, bahawa telah ditetapkan, telah ditakdirkan oleh Allah.
alaihim, ke atas mereka, al-jala. Apa makna al-jala? Al-jala ataupun al-ijla. Al-ijla. Bukan. Satu lagi perkataan yang maknanya hampir sama, al-ikhraj, diusir. Jadi secara umum ijla, jala dengan ikhraj makna dia diusir. Kan ada ayat yang kedua kan, Allah kata huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Dia yang telah akhraja, mengusir. Jadi ayat 2 Allah guna perkataan ikhraj ataupun yukhrijuna. Tapi dalam ayat yang ketiga Allah tak guna ada perkataan ni. Allah guna perkataan al-jala. Apa beza al-jala dengan ikhraj? Okey. Al-jala ni diusir secara beramai-ramai. Kalau ikhraj diusir sama ada seorang atau beramai-ramai. Jadi kalau ayat 2 Allah guna ikhraj, secara umum mereka diusir. Tapi seorang ke ramai, Allah jelaskan dengan perkataan al-jala. Bani Nadir ni diusir secara beramai-ramai. Jadi al-jala ni sebenar lagi menunjukkan apa? Satu, kehebatan Allah. Kalau boleh usir seorang-seorang, Allah tak hebat. Yang kedua, menunjukkan Bani Nadir ni lagi hina. Bukan seorang yang diusir oleh Allah, tapi diusir beramai-ramai dan semua sekali. Tidak tinggal seorang pun. Okey. Jikalau tidak ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah ke atas mereka al-jala, pengusiran. Pengusiran secara beramai-ramai, la'azzabahum, pasti dia, iaitu Allah, telah mengazabkan mereka fid dunia, di dunia. Itu di dunia, azab di dunia. Nanti kita tengok apa azab, bentuk azab di dunia. Maknanya Allah nak bagi tahu, kalau bukan kerana takdir Allah bahawa Bani Nadir diusir, kalau itu bukan takdir Allah, apa akan berlaku? Iaitu mereka akan diazab di dunia. Apa bentuk azab tu? Apa bentuk azab? Ini bukan di akhirat, sebab Allah sebut lepas tu walahum, dan bagi mereka di akhirat azab an-nar, azab neraka. Jadi dua azab, dua azab. Okey, azab neraka kita faham. Yang kita mungkin tak faham ialah azab di dunia. Apa maksud azab di dunia? Apa dia? Kalau dapat benda tu kita rasa macam azab, kelaparan, sakit, menderita. Lagi dahsyat pada tu. Dia Yahudi di Madinah ada berapa puak? 3 kan? Bani Qainuqa. Yang kedua Bani Nadir. Yang ketiga Bani Quraizah. Okey. Tiga-tiga ni dihalau. Tiga-tiga tidak ada di Madinah. Tapi proses menghilangkan 3 puak ni berbeza. Kalau Bani Nadir dihalau, Bani Qainuqa dihalau, Bani Quraizah dibunuh. Ini berlaku bila ni? Bani Qainuqa, iaitu selepas
peperangan Badar 2 hijrah. 2 hijrah. Yang ini berlaku 3 hijrah. Yang ini berlaku 5 hijrah. Iaitu dalam peperangan Khaybar. Dalam peperangan Ahzab. Ataupun dinamakan juga peperangan Khandaq. Jadi maksud, kalau tidak ditakdirkan Allah Bani Nadir dihalau, maka Allah akan azab mereka. Apa bentuk azab? Iaitu seperti Bani Quraizah. Mereka akan dibunuh. Ada lagi azab lebih daripada itu? Tak ada. Jadi sebab tu ada orang persoalkan, kenapa Islam tu kejam? Kenapa bunuh Bani Quraizah? Kenapa Bani Qainuqa dan Bani Nazir tak dibunuh, tapi hanya dihalau? Kenapa? Kalau kita baca sejarah, sebabnya kenapa Bani Quraizah dibunuh? Sebab dalam peperangan ni, orang musyrikin Mekah berpakat dengan Yahudi di dalam Madinah. Untuk apa? Untuk memerangi Nabi dan menghapuskan Islam secara total. Menghapuskan Islam secara total. Sedangkan Bani Quraizah ni, bukan Bani Quraizah saja, tiga-tiga puak Yahudi ni ada perjanjian dengan Rasulullah. Walaupun mereka kafir, tapi Nabi buat perjanjian dengan orang Yahudi. Apa asas perjanjiannya? Pertama, kena sama-sama pertahankan Madinah daripada musibah, daripada diperangi oleh orang luar. Jadi kalau orang luar serang Madinah, orang Islam kena pertahankan, Yahudi tiga puak ni pun kena pertahankan. Dan perjanjian itu juga bermaksud orang Islam tak boleh kacau orang Yahudi tak boleh kacau orang Islam dalam Madinah. Tapi akhirnya tiga-tiga puak ni membatalkan perjanjian tersebut. Akhirnya Bani Qainuqa dihalau, Bani Nadir dihalau, tapi Bani Quraizah ni bukan setakat dia batalkan perjanjian, tapi dia buat pengkhianatan yang terbesar. Iaitu Bani Quraizah berpakat dengan orang musyrikin Mekah untuk memerangi Nabi. Jadi orang musyrikin Mekah datang daripada luar Madinah sehingga Nabi menggali parit, dan Bani Quraizah nak hapuskan Nabi, nak hapuskan Islam daripada dalam Madinah. Bila Nabi dapat tahu, Nabi keluar arahan melalui Sa'ad bin Mu'az, iaitu ketua kepada kaum Aus. Aus ni masa jahiliah dia ada kerjasama dengan Bani Quraizah. Bila Nabi dapat tahu Bani Quraizah nak memerangi Islam, nak menghancurkan Islam, Nabi pun kepung Bani Quraizah. Ada kata sampai 40 hari. Ada kata sampai 25 hari. Akhirnya mereka surrender. Kemudian mereka minta untuk keluar daripada Madinah. Mereka minta untuk keluar daripada Madinah ataupun dihalau macam dua puak sebelum tu. Tapi Nabi bagi kuasa kepada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, iaitu ketua kepada Aus. Yang sebelum Islam, kumpulan Aus ni, kaum Aus ada kerjasama dengan Bani Quraizah. Maka Nabi kata bila Bani Quraizah dikepung, kemudian mereka mengaku kalah dan mereka minta izin untuk keluar daripada Madinah. Nabi kata nanti. Nabi pun serah keputusan kepada Sa'ad bin Mu'az. Bila serah kepada Sa'ad bin Mu'az, Bani Quraizah rasa lega. Sebab apa? Sebab dia rasa Sa'ad bin Mu'az ni daripada kaum Aus. Dan kaum Aus pernah ada buat pakatan kerjasama dengan Bani Quraizah. Maka hukum yang akan dikeluarkan oleh Sa'ad ni agak-agak rasanya ringan. Tapi rupa-rupanya Sa'ad bin Mu'az keluarkan arahan apa dia? Dia kata lelaki-lelaki daripada Bani Quraizah semua dibunuh. Lelaki yang kuat, yang sihat, yang muda semua dibunuh. Wanita-wanita ditawan, kanak-kanak pun ditawan, dan harta Bani Quraizah semua dirampas. Maka Nabi kata kepada Sa'ad bin Mu'az, inilah sebenar hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka lepas tu Bani Quraizah dibunuh. Inilah beza ni. Antara tiga puak ni, Bani Quraizah saja yang dibunuh, yang lain dua puak tu dihalau sahaja. Jadi Allah kata, kalau bukan ditakdirkan Allah, Bani Nadir ni dihalau, maka
dia akan diazab oleh Allah sebagaimana Bani Quraizah. Jelas tak? Dan Bani Quraizah adalah kena azab kat dunia, kena bunuh. Tapi di akhirat besok lagi azabnya lagi besar, lagi dahsyat. Okey. Itulah hebatnya Islam. Hebatnya Islam, Nabi bukanlah negara yang hebat, bukan negara yang kuat. Senjata pun tak banyak. Tentera pun tak besar. Tapi menggerungkan musuh. Mampu untuk menghalau semua puak-puak Yahudi yang sebenarnya mereka lah penduduk asal di Madinah dibanding dengan Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat datang kemudian. Bukan penduduk asal di Madinah. Tapi Yahudi ini walaupun juga asal daripada Palestin, tapi mereka lebih awal datang ke Madinah. Seolah mereka ni dah penduduk tetap. Tapi hebatnya Islam, bila kita mentaati perintah Allah, maka kita boleh mengalahkan, boleh mengusir dan boleh membunuh Yahudi di tempat mereka sendiri, dan mereka sendiri menghancurkan rumah-rumah mereka. Tapi sekarang tak ada. Sekarang boleh tak orang kita menghalau orang Yahudi di Israel? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun negara Islam lagi banyak daripada zaman Nabi. Zaman Nabi satu negara Islam je. Tentera Islam lagi ramai. Tentera senjata orang negara Islam lagi canggih. Tapi mereka tak mampu menghalau orang Yahudi daripada Israel. Sebab apa? Bukan sebab Israel kuat, tapi sebab kita lemah. Okey. Sebab tu Allah begitu sebab apa ni? Kenapa Allah mengusir orang Yahudi di Madinah? Kenapa Allah tak biarkan mereka hidup bersama masyarakat Islam? Sebabnya zalika, yang demikian itu, bi'annahum, bahawa sesungguhnya mereka syakullah, sesungguhnya mereka telah memerangi Allah dan Rasul. Jadi Allah begitu sebab. Kenapa puak-puak Yahudi ini diusir, dibunuh? Sebab satu je. Bukan sebab mereka miskin, bukan sebab mereka kaya, bukan sebab mereka keturunan Bani Israel. Satu sebab je, iaitu sebab mereka mengingkari perintah Allah dan Rasul. Di sini juga Allah nak beritahu, siapa yang mengingkari perintah Allah dan Rasul, maka nasibnya akan sama dengan orang-orang Yahudi. Walaupun asalnya keturunan Arab, asalnya keturunan mulia, walaupun ada pangkat, ada kuasa, ada harta, dan tenteranya begitu kuat, tapi kalau ada ni menentang Allah dan Rasul, kesudahannya sama dengan kaum-kaum yang terdahulu. Kemudian Allah bagi amaran, waman, siapa yang yusyaqillah, menentang Allah. Tengok mula-mula Allah sebut menentang Allah dan Rasul. Yang kedua Allah tak sebut dan Rasul. Allah sebut Allah. Kenapa? Sebab memadai dengan yang pertama. Allah sebut dah pertama menentang Allah dan Rasul. Maka yang kedua tak perlu sebut Rasul. Sebab boleh difahami daripada ayat sebelumnya. Di sini pula Allah sebut menentang Allah dan Rasul. Kenapa sebut Rasul juga? Allah boleh je nak sebut siapa yang menentang Allah sahaja. Boleh. Tapi bila Allah sebut menentang Allah dan Rasul, Allah nak bagi tahu Rasul ni penting. Kalau dia menentang Allah tapi dia menerima Rasul, tak mungkin berlaku. Jadi Allah kata menentang Allah dan Rasul, maknanya siapa menentang Allah, dia juga menentang Rasul. Siapa menentang Rasul, dia juga menentang Allah. Sama je. Ada orang kata, saya percaya pada Al-Quran saja. Saya beriman dengan Al-Quran saja. Rasul ni dia manusia, dia buat kesilapan. Dan wahyu yang sunnah-sunnah dia pun belum tentu betul. Jadi saya tak nak terima. Maka sebenarnya dia telah menentang Allah. Mana tahu, mana dalil
Allah kata menentang Allah dan Rasul sekaligus. Menunjukkan menentang Rasul sama dengan menentang Allah. Ada jenis yang anti hadis kan. Ada juga kumpulan tarikat, termasuk di kalangan pelajar saya yang baru keluar daripada kumpulan tarikat tu. Apa dia? Ajaran dia ialah percaya kepada Allah. Kalau belajar Quran pun direct daripada Allah. Melalui apa? Ilham. Dia tak belajar daripada guru. Dan mereka juga mendakwa mereka tak belajar daripada Rasulullah. Sebab Rasulullah hanyalah sebagai utusan. Kenapa nak belajar daripada utusan? Belajarlah direct daripada Allah. Itu pun ajaran sesat. Okey. Jadi Allah nak bagi amaran, siapa yang menentang Allah dan Rasul, fa innallah. Maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras iqab balasannya. Kalau kita tengok Allah binasakan kaum-kaum terdahulu kan, macam Fir'aun dengan tentera dia. Allah binasa dengan benda yang paling lembut, air. Tapi kesannya apa? Semua mati lemah, tak ada seorang pun selamat. Allah binasakan kaum Ad. Fa amma samudu fa ahliku bitaghiyah, dengan pekikan, dan seorang pun tak selamat. Allah binasakan kaum Samud dengan apa? Dengan angin. Walaupun angin itu lembut, tapi tak ada seorang pun yang terselamat. Itu maksud syadidul iqab. Begitu juga Bani Nadir. Allah binasakan mereka, walaupun mereka tak dibunuh, tapi tak ada satu pun barang mereka, senjata mereka, kebun-kebun mereka yang selamat. Dan mereka keluar daripada Madinah dalam keadaan hina. Kalau sebelum ni mereka lah menguasai ekonomi Madinah, mereka terkenal dengan memiliki kebun-kebun yang banyak, kebun-kebun yang besar, tapi akhirnya satu pokok pun mereka tak boleh bawa bersama mereka. Bahkan ayat kelima, lagi menunjukkan azab Allah adalah syadid. Azab Allah kepada mereka adalah syadid. Apa dia? Ma qata'tum. Ma qata'tum, tidaklah. Qata'tum apa dah? Kamu potong. Qata'a potong. Min linatin, dari linah nakhlatun. Mana-mana pokok kurma. Linah mana pokok kurma. Atau taraktumuha, ataupun kamu biarkannya, qaimah. Qaimah ni makna terus hidup. Mana kamu tak potong, ala usuliha, atas asalnya. Itu kamu tak potong dan kamu biar hidup seperti asal. Fa biiznillah, maka adalah dengan izin Allah. Okey, apa sebab turun ayat ni? Sebab turun ayat ni ialah masa Nabi kepung Bani Nadir, ada kata mengatakan lebih kurang 15 hari. Antara sebab mereka rasa nak menyerah kalah dan nak keluar daripada Madinah, sebab apa? Dan mereka tak ada semangat nak melawan. Sebab apa? Apa sebab? Rasa takut. Sebab itulah rasa takut yang Allah campak dalam hati Bani Nadir ni sebenarnya nikmat tak kepada mereka? Nikmat ke musibah? Apa dia? Musibah.
Cuba bayangkan kalau tak ada rasa takut dalam hati mereka, apa berlaku? Ha? Apa berlaku? Mereka akan lawan. Bila mereka lawan, apa akan berlaku pada mereka? Mereka akan mati. Maknanya rasa takut yang Allah campak dalam hati mereka tu sebenar nikmat, rahmat Allah kepada mereka. Sebab rasa takut mereka serah kalah. Bila serah kalah, nyawa mereka selamat. Tak ada cedera, tak ada mati. Subhanallah. Maka Allah kata apa? Dan salah satu lagi, Allah nak timbulkan rasa gerun kepada orang Yahudi terhadap orang Islam ialah Nabi arahkan beberapa sahabat bakar beberapa batang pokok kurma. Dia, orang Yahudi Bani Nadir ni khususnya, mereka sangat bangga dengan apa? Ekonomi dan kekayaan. Dan kekayaan mereka yang paling jelas duduk kat mana? Kebun kurma. Kebun kurma. Jadi bila Nabi arahkan beberapa sahabat potong pokok kurma yang masih subur, buah pun elok, kemudian ada setengah Nabi suruh bakar pula pokok kurma. Apa tujuan? Ada orang Yahudi berkata, "Ya Muhammad, kamu sebelum ini mengajar jangan rusakkan harta awam. Benda yang elok, kenapa kamu rusakkan? Kalau kami keluar pun, kenapa bakar pokok kurma? Orang Islam boleh makan." Jadi seolah dia nak mendakwa Nabi ni cakap tak serupa fikir. Nabi kata jangan rusakkan benda yang elok. Tiba-tiba Nabi suruh potong pokok kurma yang masih subur, dan ada setengah Nabi suruh bakar pula. Jadi ramai persoalkan perbuatan Nabi. Maka turun ayat ni. Turun ayat ni, Allah kata apa? Tidaklah yang kamu potong daripada pokok kurma yang masih subur, yang ada buah, ataupun kamu biarkannya hidup seperti asal, melainkan dengan izin Allah. Dan tujuan satu lagi apa dah? Wal yakhziya, dan supaya apa? Dia iaitu Allah menghina. Yakhziya ni menghina al-fasikin, orang-orang fasik. Apa bentuk penghinaan di sini? Bila bakar pokok kurma, bakar kebun, potong pokok kurma, di mana penghinaannya? Dia orang Yahudi ni yang khususnya Bani Nadir, yang paling dibangga kurma lah. Jadi Allah nak menghina mereka, Allah rusakkan benda yang mereka paling berbangga. Macam kita berbangga dengan rumah kan, tiba-tiba rumah yang kita bangga itulah hancur. Kita berbangga dengan kereta, kalau Allah hinakan basikal dengan rosak basikal, itu bukan penghinaan, tapi Allah hina dengan benda yang paling kita berbangga. Ini bentuk penghinaan. Kenapa? Sebab orang-orang kafir ni kadang-kadang punca dia melampau sebab dia rasa bangga. Jadi nak hilangkan rasa melampau ialah dengan menghilangkan apa yang dia banggakan. Okey? Jadi pengajaran di sini apa dia? Boleh tak kita rusakkan pokok-pokok yang masih subur, yang ada hasil, kita bakar ataupun kita potong? Boleh tak? Boleh ke tak? Lah baru je terdebur. Boleh, tapi dengan sebab, ada sebab. Satu, dengan izin Allah. Yang kedua, ada tujuan untuk menghina. Kalau tak ada dua sebab ni, tak boleh. Jadi bila pokok kurma subur, ada buah, boleh makan. Tapi kalau Allah perintah bakar, kita kata apa? Katalah sahabat kata, tak payah bakar lah, kita makan. Sebab kalau bakar membazir, sebenarnya dia telah melakukan dosa. Walaupun alasannya cantik tak? Alasannya cantik, tapi sebenarnya dia mengingkari perintah Allah. Allah yang perintah potong, potong. Sebab itulah ibadat. Ibadat ialah bukan ikut akal kita. Kita rasa macam tak patut. Tak. Bila itu perintah Allah, wajib kita laksanakan. Sama juga bila sujud kepada orang, syirik ke tak? Syirik. Tapi bila Allah perintah
para malaikat sujud pada Adam. Ketika itu syirik ke ataupun wajib? Wajib. Bunuh anak kecil yang tak berdosa. Dosa tak? Dosa. Tapi kalau ketika Allah perintahkan Khidir bunuh budak kecil, berdosa ke ataupun kewajipan? Itulah ibadat. Ibadat bukan yang kita rasa betul. Tak. Ibadat ialah apa yang Allah perintah. Walaupun kita rasa macam tak masuk akal. Sama juga Ibrahim diperintah sembelih anaknya. Itu ibadat tu. Sembelih anak adalah ibadat. Bila Allah perintah. Okey? Yang baru ni yang mana dibacok ke? Dibacok kan? Ada seorang bapa sembelih anaknya yang dia bunuh anak dia yang umur 8 bulan. Kemudian dia taruh garam, kemudian dia sumbat dalam guni dengan alasan apa? Dia dapat mimpi, yang mimpi itu bagi tahu kamu kena bunuh anaknya. Itu berdosa. Sebab itu bukan perintah Allah. Okey. Boleh? Boleh. Okey, ada tak contoh dalam Quran? Contoh dalam Quran yang seseorang itu berdoa supaya harta kawan dia hancur. Tak ada tak contoh dalam Quran? Yang Allah sebut dalam Quran, ada seorang kawan ni berdoa supaya Allah hancurkan harta kawan dia yang masih elok. Surah apa? Kisah apa ni? Dalam surah Kahfi banyak kisah. Dua pemuda ke dua kebun? Dua kebun. Berapa orang? Dua orang dan dua kebun kan? Jadi yang mana beriman? Yang ada kebun ke yang tak ada kebun? Yang beriman. Yang beriman ialah yang tak ada kebun, yang miskin. Yang tak beriman ialah yang ada kebun. Ada berapa kebun? Dua. Apa jadi dengan kebunnya yang besar, yang mewah ni? Apa jadi kepada tuan kebun tu? Tak. Dia akhirnya dia jadi riak, sombong. Sehingga dia berkata pada kawan dia, ana aksaru minka malan wa a'azu nafara. Ni. Bila dia jumpa kawan dia berbangga, aku lebih banyak daripada engkau harta. Banyak harta adalah musibah. Kan? Alhaakumut takatsur hatta. Jadi banyak harta tu ramai orang salah faham dia adalah anggap nikmat. Tak. Banyak harta lebih membawa kepada musibah dibanding dengan nikmat. Akhirnya menjadikan pemilik dua kebun tu riak, sombong dan menghina yang miskin. Dan Allah sebut lepas tu kan, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi. Bila dia masuk, dakhala masuk jannatahu, ayat 40 ayat 40. Sebelum ayat 40 sebelum ayat 40. 38 gitulah. Tengok kesan harta banyak. Dia dakhala jannatahu, dia masuk kebunnya. Kemudian dalam keadaan apa? Wa huwa zalimun li nafsi. Dalam keadaan dia zalim pada dirinya. Apa dia buat kepada dirinya? Dia bukan bakar kebun. Cuma dia berbangga je, aku lebih banyak harta daripada kamu. Jadi maksud zalim pada diri sendiri apa maksud? Dia ada tak pukul diri dia sendiri? Tak ada. Ada tikam diri sendiri? Tak ada. Jadi apa maksud zalim pada diri sendiri? Macam apa syiriknya? Dia masuk kebun tu, dia rasa kebun yang banyak tu adalah hasil usaha dia. Itu zalim pada diri sendiri. Iaitu dia tak kembalikan nikmat kepada Allah. Itu zalim. Berapa ramai yang bila masuk rumah besar dia rasa alhamdulillah, ini usahaku. Itu zalim pada diri sendiri. Bila duduk dalam kereta mewah dia rasa, lalu pula dapat kancing, dia rasa apa? Alhamdulillah, aku lebih baik daripada kereta tu. Itu zalim pada diri sendiri. Kemudian apa orang miskin buat pada
kawannya yang kaya ni, yang sombong. Orang miskin doa kan? Apa doa orang miskin? Cuba buka ayat 40. Surah Al-Kahfi. Semoga Allah semoga Allah bagi kepada aku lebih baik daripada kebun kawan aku. Makna dia nak lebih baik, tapi dia nak lebih baik tu di mana? Di mana? Kat dunia ke di akhirat? Itu nilai orang beriman. Orang beriman tak dengki bila kawan dia ada kebun yang banyak, ada harta yang banyak. Dia tak dengki nak dapat di dunia. Tapi dia tahu yang dia nak ialah di. Kenapa dia tak nak yang kat dunia? Sebab biasanya kalau dapat kat dunia, biasanya takut jadi macam kawan dia. Satu. Yang kedua, kalau dapat banyak mana pun kat dunia, akhirnya binasa. Akhirnya ditinggalkan. Jadi lebih baik dia bercita-cita benda yang kekal abadi. Okey, lepas tu dia kata apa? Ayat 41 Ustaz. Tak, ayat 40. Maka mudah-mudahan Tuhan akan menggunakan dan lebih baik daripada kebun. Okey, lepas tu? Dia akan menimpakannya. Itu ada pendapat ulama mengatakan macam doa orang miskin kepada sahabat dia. Doa apa dia? Semoga Allah timpakan musibah daripada langit, seperti angin, petir, hujan lebat dan menghancurkan kebunnya. Ataupun ayat 41, ataupun Allah timpa musibah daripada bawah. Tadi daripada langit, daripada bawah dengan cara apa? Allah keringkan air. Bila keringkan air, apa jadi kebun? Mati. Dan Allah makbul tak doa dia? Apa jadi dengan kebun dia? Kering. Sama tak dengan kisah ni? Nabi benarkan Nabi suruh sahabat bakar kebun orang Yahudi, potong sebahagiannya, sedangkan kebun tu masih elok, buahnya masih boleh dimakan, banyak kebaikannya. Tapi Allah kata hancurkan, potong, bakar. Sama dengan ni. Kenapa sahabat yang miskin doa supaya Allah hancurkan kebun kawan dia tu? Dan kebun kawan dia hancur semua sekali kan? Hancur semua sekali. Sehingga dia buat macam ni, habis. Liau. Kenapa? Apa hikmahnya? Jangan dia terus dalam keadaan. Boleh tak dia berdoa, ya Allah bagilah hidayat pada kawan aku supaya jangan sombong? Boleh. Habis kenapa dia tak doa yang tu? Dia doa hancurkan kebun tu. Kita ada dua pilihan kan? Kawan kita yang sombong. Satu pilihan nak doa supaya Allah bagi hidayat supaya dia tak sombong. Harta dia kekalkan. Yang kedua, ya Allah hancurkan hartanya. Ada dua pilihan. Kita nak doa yang mana? Kalau dia ni kita tahu dengan doa nombor satu tu, dia tanpa harta tu dia boleh jadi yang baik, ataupun dengan harta tu boleh jadi baik, doakan dia. Mana kita tahu? Kita bukan Tuhan. Pula kita tak. Tapi dengan nombor dua dia doa tu, ada rasa sebab harta ni lah yang merosakkan. Sebab kawan dia tahu, sebab hartalah dia jadi macam tu. Jadi nak hilang sifat sombong tu, kena hilang sebab yang menjadikan dia sombong, iaitu harta. Baru dah hancur semua kebun, barulah hilang rasa sombong. Okey? Sama juga Allah nak menghina Bani Israel ni, Bani Nadir, salah satu cara hancurkan benda yang mereka bangga. Semoga lepas tu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok daripada ayat Quran kita dapat hukum fiqh. Hukum fiqh apa dia? Boleh merosakkan benda yang elok sekiranya ada masalah lebih besar. Ataupun dia panggil kaedah apa? Akhafu ad-dararaini. Apa makna dararaini? Akhafu, ini kaedah fiqh. Akhafu paling, dararaini dua mudarat. Tapi pilih yang paling kecil mudaratnya. Okey. Kebun Bani Nadir ni, kalau tak bakar, kalau tak potong pun mudarat. Kalau potong, kalau bakar pun mudarat. Tapi antara dua tu yang mana mudarat paling kecil? Bakar ke tak bakar? Dua-dua mudarat. Kalau tak bakar, mungkin dia
Dia lagi sombong. Dia kata tengok kebun aku masih ada. Maka pilih mudarat yang paling kurang. Apa dia? Supaya kesombongannya hilang terus. Iaitu dengan cara membakar. Sama dengan surah Kahfi tadi. Kalau kawan yang miskin berdoa, Allah bagilah hidayat padanya. Tapi kebun tu kekal. Mudarat besar. Dia susah nak berubah. Selagi ada harta depan dia, yang tu yang dia akan menjadi sombong. Maka pilih mudarat yang paling kurang, iaitu doa supaya kebunnya hancur. Tapi jangan kita buatlah. Jangan kita buat macam tu pada kawan kita. Kawan kita ada 3 kereta mewah. Kita ada kancil je. Kita berdoa, ya Allah bagilah 3 kereta dia terbakar. Sebab kita bukan macam orang beriman dalam surah Al-Kahfi. Dan kawan kita pula bukan pula macam pemilik 2 kebun. Jadi kalau ada kuasa Allah beri kuasa dia, dulu ada kuasa sombong, lepas tu hilang kuasa. Boleh. Tapi ada orang yang dapat kuasa sombong, hilang kuasa pun sombong juga sampai ketua. Ada kan? Sampai 90 lebih. Okey, ada lagi tak contoh dalam Quran? Buat kerusakan ataupun rosakkan benda yang masih elok demi untuk menolak mudarat yang lagi besar. Apa dia? Tebuk kapal kan? Tebuk kapal tu, kapal elok, tapi dia rosakkan. Sebab apa? Nak mengelak mudarat lagi besar. Juga bunuh budak. Kan? Bunuh budak tu mudarat. Tapi kenapa buat juga walaupun mudarat, walaupun musibah? Untuk mengelak musibah yang lagi besar. Okey? Sekarang dalam isu kita sekarang, isu yang popular sekarang apa dia? Bukan COVID lah. COVID dah lama dah. COVID dah ketinggalan dah. Apa dia? Apa dia? Isu dunia. Bukan Malaysia. Sekarang Dajjal cerita lama. Yahudi tu lah. Dunia sekarang. Tengok tak baca berita. Asyik duduk Dajjal je. Presiden Perancis. Nabi. Kan dia keluar kenyataan. Semua negara Islam, semua umat Islam dalam krisis. Kan? Yang kedua, ada orang Perancis yang buat karikatur Nabi, menghina Nabi. Dia sokong. Kan? Apa sikap kita? Kita tahu tak? Ada orang Yahudi di zaman Nabi, perempuan, dia menghina Nabi. Bila orang Islam tahu, apa orang Islam buat pada wanita Yahudi yang menghina Nabi? Dia pergi cari wanita tu dan cekik sampai mati. Bila Nabi tahu, Nabi kata apa? Tak ada masalah sebab darah wanita tu memang halal. Sebab tu ulama sepakat. Sesiapa yang menghina Nabi, hukumnya wajib dibunuh. Bahkan lagi pendapat yang lagi tegas, sama ada dia bertaubat ataupun tak, kalau dia menghina Nabi je, kena bunuh. Tapi sekarang Nabi dihinakan. Apa kita buat? Jom pergi kedutaan Perancis, kita halau. Tak ada beza. Tak, kerajaan Islam lah. Kerajaan sekarang mendakwa, dia nak bawa Islam kan? Nak bawa Melayu Islam. Buatlah sesuatu. Halau kedutaan, duta Perancis. Halau lah. Kan kamu mendakwa nak bawa Islam kan? Sampai kamu tolak orang lain. Kononnya nak bawa Islam. Halau lah duta Perancis. Buatlah sesuatu. Kita tak boleh buat apa, kita tak ada kuasa. Negara-negara Arab kan? Seorang pun tak halau kedutaan duta Perancis. Saudi ke, Amerik ke, Kuwait ke, harta banyak, ekonomi kuat, tapi tak ada kekuatan. Kita orang biasa boleh buat apa? Doa. Ada lagi selain daripada doa. Dakwah. Tak, pasal isu Perancis. Kita boykot barang-barang Perancis. Banyak tak barang Perancis di negara Islam? Banyak. Buatlah sesuatu. Nak tahu barang Perancis, Google je. Itu. Siapa pakai kereta pinjau kena jual. Jadi ulama kata senjata paling kuat dalam konteks kita sekarang dan sebagai orang biasa ialah kita boykot barang-barang Perancis. Akan memberi kesan. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, takut-takut kita termasuk orang yang menyokong Nabi dihina. Kalau kita tak buat apa-apa. Itulah nilai kita dibanding dengan nilai umat Islam di zaman Nabi.
Umat Islam zaman Nabi senang je nak halau musuh. Tapi sekarang musuh hina depan-depan setiap hari orang Islam tengok je. Okey? Buatlah sesuatu. Habis kita berhenti setakat ayat yang kelima. Okey, sebab masa ada, saya nak baca satu ayat lagi. Tapi saya tak tulis saya tak tulis. Sebab yang ni agak panjang sikit. Agak panjang tapi maksud dia berkait rapat dengan ayat yang kelima tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Allah kata apa yang Allah kembalikan. Afa ni mana? Kembalikan ala rasulihi kepada rasulnya, minhum daripada Bani Nadir. Apa dia ni? Yang Allah kembalikan kepada Rasul daripada Bani Nadir, iaitu harta-harta rampasan. Banyak antara yang paling banyak apa dia? Antaranya ialah senjata. Pedang dikatakan 300 lebih pedang yang dirampas oleh Nabi daripada Bani Israel. Sebab Nabi dah syaratkan Bani Nadir ni dihalau dan tak boleh bawa senjata. Jadi semua senjata ditinggalkan. Ada lebih kurang 300 lebih bilah pedang, ada lebih kurang 50 lebih perisai. Jadi semua tu Allah kata apa? Apa yang Allah kembalikan kepada Rasul minhum, daripada mereka. Memang asalnya harta mereka, tapi bila berlaku peperangan macam ni, maka dia berpindah milik menjadi hak orang Islam. Cuma beza afa kalau isim al-fai'u, al-fai'u. Ada satu lagi perkataan al-ghanimah. Beza kan? Al-ghanimah kalau terjemahan harta rampasan. Al-fai'u kalau terjemah bahasa Melayu pun sama, harta rampasan. Tapi sebenarnya berbeza. Kalau al-ghanimah, harta rampasan hasil berlaku peperangan antara tentera Islam dengan tentera kafir. Setelah berlaku peperangan, Islam menang dan dapat harta rampasan, maka namanya al-ghanimah. Tapi kalau tentera Islam bertempur dengan tentera kafir tapi tak berlaku peperangan, macam contoh dalam kisah Bani Nadir, mereka dihalau keluar macam tu dan tak berlaku peperangan langsung, dan tentera Islam dapat harta rampasan, maka namanya al-fai'u, al-fai'. Sebab tu Allah sebut dalam ayat 6, dan apa yang Allah kembalikan kepada Rasulnya minhu, daripada harta Bani Nadir, fama aujaftum. Ini sebab dia tak boleh Nabi nak bagi pada tentera Islam, sebab tentera Islam tak berperang pun. Allah kata fama aujaftum alaihi, tidaklah harta itu hasil daripada aujaftum, yang kamu bersegera alaihi untuk mendapatkan harta. Bersegera ni maksud apa? Kalau pergi berperang, contohlah Tabuk ke, kena buat persiapan lengkap, kemudian perjalanan pun jauh sebab tempat tu jauh. Tapi nak halau Bani Nadir ni tempat tu dekat dan tak naik unta pun, tak berlaku. Kuda pun tak berlari kencang. Sebab apa? Satu, tempat yang dekat. Yang kedua, tak berlaku peperangan. Jadi Allah kata fama aujaftum alaihi, kamu tidak berlari kencang, min khailin, sama ada dengan menaiki kuda, wala rikabin, ataupun menaiki rikab, makna dia unta. Walakin Allah, akan tetapi Allah yang yusallitu rusulahu ala man yasha. Akan tetapi kamu boleh menang sebab Allah memberi kuasa pada Rasul. Allah memberi kuasa kepada Rasul, iaitu apa dia? Yang Nabi kata Allah bagi kelebihan pada aku, iaitu musuh takut pada aku dalam perjalanan sebulan. Sebelum Nabi jumpa musuh, sebulan musuh dah takut. Itu sebulan. Ini Bani Nadir ni dekat aja, mana mereka lagi takut kepada Nabi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas setiap sesuatu maha berkuasa. Jadi ayat yang ke-6 Allah nak bagi tahu, setelah Bani Nadir dihalau keluar, mereka banyak meninggalkan harta, sama ada alat peperangan ataupun harta daripada milik mereka,
kuda ke apa ke, keldai ke, dan juga kebun-kebun kurma, semua tu tak boleh diagihkan kepada tentera Islam yang terlibat sebab tidak berlaku peperangan. Nanti kalau tak diagih pada tentera Islam, nak bagi pada siapa? Ayat yang ke-7. Allah akan sebut secara detail ayat yang ke-7 nanti, insya-Allah.